Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila binti Asrul Nizam. Nombor matrik saya KID 21050470. Saya pelajar Diploma Pendidikan Islam SEM 1 kelas 1. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang asas psikologi di bawah tajuk aspek perbezaan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Okey, suka saya untuk memberitahu tentang definisi psikologi iaitu secara umum dan dalam pendidikan. Psikologi secara umum ialah mengkaji tentang proses mental dan pemikiran yang berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan. Manakala psikologi dalam pendidikan ialah mengkaji tentang bagaimana manusia belajar dalam latar pendidikan dan keberkesanan campur tangan pendidikan dalam psikologi. Itu dari sudut definisi. Baiklah, kita teruskan dengan aspek perbezaan individu dari sudut fizikal. Yang pertama. Okey, fizikal ni adalah perbezaan individu yang dapat diwarisi, dan perbezaan fizikal ni sangat ketara dengan individu-individu yang lain. Okey, contoh perbezaan fizikal ni dapat dilihat secara luaran seperti ketinggian, berat badan, warna kulit dan sebagainya. Tidak dapat dilihat secara dalaman seperti otak dan bilangan neuron sel. Okey, fizikal ni juga berbeza apabila meningkat usia. Sebagai contoh, kanak-kanak lelaki ketika bayi lebih besar daripada kanak-kanak perempuan. Tapi apabila mencapai tahap 11 tahun ke 12 tahun, kanak-kanak perempuan lebih besar, mempunyai berat badan dan ketinggian yang sama dengan kanak-kanak lelaki. Dan kanak-kanak perempuan mencapai tahap kematangan yang lebih cepat. Okey. Seterusnya ialah dari sudut mental. Okey, setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeza mengikut tahap keupayaan sendiri. Kebolehan mungkin sama, namun ada perbezaan intelektual. Okey, kita ambil contoh. Selepas peperiksaan, kita ukur tahap kecerdasan individu-individu atau pelajar-pelajar. Okey, terdapat pelajar yang memperoleh keputusan yang cemerlang, ada pelajar yang memperoleh keputusan yang kurang memuaskan, ada pelajar yang memperoleh keputusan yang tidak baik. Itu yang membezakan antara individu dengan individu lain dari sudut mental. Okey, contoh lain pula. Kanak-kanak lelaki ini lebih mahir dalam bidang matematik seperti mengira, menganalisis dan menakul. Tapi kanak-kanak perempuan dia lebih mahir dalam bidang kemahiran seperti memasak, menjahit, berkebun dan sebagainya. Itu dari sudut mental. Okey, yang seterusnya dari sudut emosi. Okey, setiap individu mempunyai tahap emosi yang berlainan disebabkan oleh pengaruh ibu bapa ataupun mereka ini berasal dari keluarga yang mempunyai tahap sosio-emosi yang berlainan. Okey, sebagai contoh, ibu bapa yang dapat mengawal perasaan marah atau kecewa dapat melahirkan anak-anak yang positif, ataupun sebaliknya, kalau tidak dapat mengawal perasaan emosi tersebut akan melahirkan anak yang negatif ataupun agresif. Okey? Dan emosi ini terbagi pada 3, iaitu emosi seronok, emosi tidak seronok. Emosi seronok seperti gembira, tidak seronok seperti sedih. Dan lagi satu, emosi sederhana seronok, di mana ada emosi seronok dan juga emosi sedih. Ada dua-dua, merangkumi dua emosi. Itu emosi. Okey, yang seterusnya ialah tingkah laku. Okey, tingkah laku inilah kebolehan khas yang diwarisi. Okey, menurut Mok Sung Sang 2008, beliau berkata perbezaan tingkah laku individu dapat dihayati dari segi pergaulan, interaksi dan aktiviti sosial. Okey, kita dapat melihat cara-cara anak-anak itu bergaul, cara mereka berinteraksi dan cara mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Okey, dan tingkah laku ini boleh dipengaruhi dari segi sudut persekitaran seperti keluarga. Okey, contohnya, ibu bapa menunjukkan sikap yang baik di hadapan anak-anak seperti menghormati tetamu, memberi makanan kepada tetamu, membantu jiran tetangga, menghormati jiran dan sebagainya. Tingkah laku ini akan diikuti oleh anak-anak. Okey, itu dari sudut tingkah laku. Seterusnya dari sudut sosial. Sosial, menurut Guilford 1959, ialah perbezaan sosial ikut ciri-ciri semula jadi iaitu trait dah ada dalam diri kita. Okey, sosial ni merupakan satu proses di mana individu belajar cara bermasyarakat atau bersosial supaya mereka lebih berfungsi di kalangan masyarakat tempat tinggalnya. Maksudnya, dapat memberi kerjasama yang baik apabila diperlukan. Okey, kebolehan untuk berinteraksi bergantung kepada sifat individu. Sebagai contoh, sekiranya orang itu bersifat extrovert, maka individu tersebut mahir dalam bergaul atau bercampur dengan masyarakat lain. Atau sebaliknya, dia adalah introvert yang bersifat pendiam, pemalu dan tidak mudah bergaul. Okey, yang seterusnya ialah rohani.
Okey, perbezaan budaya dengan kepercayaan masing-masing. Okey, sebagai contoh, kita hidup dalam komuniti yang besar di mana terdapat berbagai bangsa, kaum, agama. Contohnya, kaum Melayu menganut agama Islam, kaum Cina menganut agama Kristian, kaum India menganut agama Buddha dan sebagainya. Dan mereka mengamalkan kepercayaan masing-masing. Jadi kita perlu hormati kepercayaan dan budaya setiap kaum. Okey, seterusnya daripada segi bakat. Okey, bakat ataupun kebolehan ini adalah anugerah semula jadi. Okey, setiap individu memiliki bakat yang berbeza-beza. Contohnya ada yang pandai menari, menyanyi, melukis. Dan bakat ni boleh diasah kalau kita melakukan latihan yang berterusan ataupun memasuki sekolah yang menawarkan bidang-bidang tersebut. Okey, minat ni ialah kecenderungan individu terhadap sesuatu aktiviti. Maksudnya minat yang suka dilakukan oleh seseorang seperti minat dalam sukan seperti pingpong, badminton dan lain-lain ataupun membaca buku. Okey, itu dari segi bakat atau minat. Seterusnya ialah dari segi perwatakan. Okey, setiap individu memiliki perwatakan yang berbeza. Ada 3 iaitu extrovert, introvert dan ambivert. Extrovert ini mudah bergaul dengan masyarakat, aktif dan sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Manakala introvert ini pula tidak mudah bergaul. Dia suka menyimpan perasaan dan emosi. Dia bersikap pendiam, pemalu dan tidak banyak bercakap. Manakala ambivert mempunyai ciri-ciri extrovert dan introvert. Dia aktif tapi sensitif. Dia periang dan proaktif di rumah tetapi diam apabila di sekolah. Ataupun dia sangat banyak cakap bila bersama dengan kawan rapat dia. Okay, yang seterusnya adalah penguasaan bahasa. Okey, mempunyai pelbagai bahasa dan bangsa. Sebagai contoh dalam komuniti yang besar di mana terdapat berbagai kaum yang mengamalkan budaya tersendiri. Contohnya, kaum Melayu berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu, kaum Cina berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin, kaum India menggunakan bahasa Tamil untuk berkomunikasi dan sebagainya. Okey. Seterusnya, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perbezaan individu, iaitu dari sudut baka dan persekitaran. Okey, dari sudut baka, baka ni merupakan sifat yang diwarisi daripada ibu bapa dalam personaliti anak-anaknya, terutamanya dari segi keadaan fizikal, kecerdasan dan emosi. Menurut A.R. Ahming 2005, baka ni memainkan peranan penting dalam menentukan ciri-ciri fizikal seperti warna mata, rambut, warna kulit dan sebagainya. Dari segi mental pula, ibu bapa yang cepat hilang akal akan melahirkan anak yang tidak stabil emosinya. Jadi ibu bapa seharusnya menjaga kesihatan supaya dapat melahirkan anak yang sihat, yang sempurna dan cukup akal. Okey, keadaan fizikal. Contoh ialah tadi warna mata, warna kulit, rambut dan sebagainya. Selain itu, penyakit juga dapat diwarisi oleh seseorang individu seperti kencing manis, asma, darah tinggi dan sebagainya. Ini adalah disebabkan oleh faktor genetik. Okey, penyakit genetik ini akan mempengaruhi perkembangan dan pembesaran personaliti seseorang. Sebagai contoh, sekiranya ada anak yang menghadapi penyakit asma, disukar untuk melakukan aktiviti sosial di sekolah. So, kesannya di situ, pelajar itu akan menjadi introvert di mana dia akan bersikap pendiam serta pemalu. Okey, seterusnya adalah dari sudut kecerdasan. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan penting dalam pembentukan perkembangan personaliti seseorang dari segi kecerdasan. Sebagai contoh, ibu bapa seharusnya mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi di mana boleh menunjukkan ciri personaliti yang berkeyakinan, berbudi bicara, berperwatakan bijaksana dan bersifat berani. Hal ini akan diikuti oleh anak-anaknya. Seterusnya ialah emosi. Okey, emosi ini penting supaya seseorang dapat mewarisi emosi yang stabil. Seseorang yang dapat mewarisi emosi yang stabil dan dapat mengawal perasaan ini dapat mengelakkan daripada melakukan perkara yang tidak baik dan personalitinya akan lebih disayangi dan mudah mendapat kawan-kawan yang ramai berbanding dengan orang yang mewarisi emosi tidak stabil. Okey, seterusnya persekitaran. Terdapat 5 faktor iaitu keadaan keluarga, sekolah, rakan sebaya, media massa dan pengalaman. Okey, keluarga. Sebagai seorang keluarga seharusnya bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang mesra dan harmoni di mana menggalakkan perkembangan personaliti secara sihat dan merancang kewangan supaya kemudahan kepada anak-anak itu cukup dan pendedahan yang luas untuk mereka. Kemudian sekolah. Dipengaruhi oleh jenis kepimpinan dan suasana. Sebagai contoh, jika corak pentadbiran amat menitik beratkan soal disiplin, maka akan membentuk pelajar yang berdisiplin dan mematuhi peraturan ataupun yang sebaliknya jika tidak menitik beratkan. Dan guru juga perlu menunjukkan sifat yang positif kepada pelajar agar dapat seperti menghormati anak murid yang lain, tidak memaki, tidak mencaci dan sebagainya.
Rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan orang yang paling rapat dengan remaja selepas ibu bapa. Rakan sebaya mempunyai nilai tersendiri atau sifat yang positif dan negatif. Dan kita seharusnya berhati-hati dalam memilih kawan dan ibu bapa perlu perhatian. Kemudian media massa. Media massa merupakan medium terpenting dalam kehidupan seharian. Pendedahan kepada media massa yang sihat penting untuk menjamin perkembangan personaliti yang sihat. Contohnya, jika anak-anak terdedah dengan video yang berunsurkan keganasan atau kezaliman, mereka akan berkelakuan lebih agresif, dan sebaliknya jika mereka melihat video yang berunsurkan kebaikan ataupun harmoni. Okay, seterusnya pengalaman. Pengalaman ini penting untuk mengelakkan mereka daripada berasa rendah diri, berasa terancam, dan cuba mengelakkan daripada mengulangi kesilapan. Okey, so rumusan daripada slide ini iaitu perbezaan individu dapat dikatakan diwarisi oleh ibu bapa dan keturunannya. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan masing-masing yang menyebabkan perbezaan individu, dan faktor genetik dan persekitaran turut membantu dalam proses pembentukan dan pembesaran individu. Sekian daripada saya. Terima kasih.